Oke, salam dan salam sejahtera. Dan pencerahan saya untuk menjawab satu kenyataan yang dikeluarkan oleh pimpinan PAS, iaitu apabila saya membaca di Harakah Diari berkenaan dengan kenyataan yang dikeluarkan oleh pengerusi Gerakan Pembela Ummah, iaitu Ummah, Muhammad Zai Mustafa, yang bertajuk Melayu digelang dari 90 kini tinggal 20%. Dan daripada kenyataan itu juga saya lihat kenyataannya yang mana beliau kata sebelum ini di Geylang di Singapura didiami 90% orang Melayu, namun selepas 20 tahun lembaga perumahan dan pembangunan HDB ditubuhkan, mereka hanya tinggal 20%. Dan dia kata juga di sini HDB ditubuhkan pada tahun 1960 yang bertanggungjawab menyusun atur demografi penduduk di Singapura. Dan di sini juga dia kata di sebalik kejayaan HDB Singapura, kerajaan PSBN mahu mengundang pakar dari agensi itu ke negara ini. Sedangkan katanya susun atur demografi berbeza di Malaysia dan Singapura, di mana tidak semua boleh digunakan pakai di negara kita. Dan di sini juga dia kata pada 17 Januari yang lalu, Menteri Pembangunan dan Kerajaan Tempatan Nga Komeng pada temu bual dengan media mengumumkan bahawa kerajaan Singapura bersetuju membenarkan kontraktor HDB datang membantu kementerian tersebut bagi pengkongsian kepakaran. Dan di sini juga dia kata tindakan Menteri Pembangunan Kerajaan Tempatan secara tidak langsung boleh mendedahkan data-data negara kepada pihak luar. Kalau mereka masuk ke PKT, mereka akan tahu data rakyat berkaitan pendapatan, kedudukan demografi di mana tempat-tempat berpotensi dan mempunyai kelemahan. Misalnya kita tidak pakar untuk buat rumah, tetapi kita tidak boleh sampai bawa dia masuk ke dalam rumah. Ini yang dikritik. Dan saya melihat daripada apa yang dia tulis berkenaan dengan isu Melayu di Geylang daripada 90 kini tinggal 20%. Jelas pimpinan PAS ini, dan saya nak beritahu pengerusi Gerakan Pembela Ummah ni, Muhammad Zai Mustafa ni, kamu dah berapa lama tinggal di Singapura? Adakah kamu pernah membuat analisa tentang penduduk Melayu di Singapura secara khusus ataupun khas? Jadi kalau kamu hanya membuat propaganda di Malaysia dengan kenyataan-kenyataan seperti ini, pada saya tidak adil. Dan kamu juga seolah-olah nak membawa isu perkauman ke dalam negara ini dengan kamu menjual isu negara orang lain. Sedangkan kamu tidak tahu apa dia itu HDB yang sebenarnya. Daripada isu ini, saya nak beritahu, dalam sebuah live ni hari ini, saya berada di dalam rumah HDB. Saya sekarang ni berada di Singapura. Saya nak beritahu dekat Muhammad Zai ni. Saya nak kata kamu bodoh tak maulah, tapi saya cakap kamu kurang cerdik kerana kamu cuba menipu rakyat Malaysia. Saya tidak suka kenyataan-kenyataan daripada pimpinan PAS yang sembrono cuba untuk memperbodohkan rakyat di negara ini. Kenapa 20% saja yang tinggal 90% pada asalnya? Kalau pemimpin PAS ini pernah pergi ke Geylang, dia akan belajar sesuatu. Kalau dia pernah duduk di Singapura, dia akan belajar sesuatu. Itulah uniknya negara orang lain. Apa yang berlaku di Singapura, kenapa Melayu itu tinggal 20% di sana? Kerana negara itu kecil dan pembangunan di situ pesat. Apabila HDB ini ditubuhkan, maka tidak semua mereka yang anak-anak muda yang baru, contohnya keluarga yang lama 90% tinggal di sana. Hari ini tinggal 20% kerana anak-anak mereka yang dah kahwin membeli rumah di kawasan tempat lain. Dan ada mereka yang tidak lagi tinggal di HDB kerana pendapatan mereka sudah sesuai. Dan hari ini di mana-mana HDB memang keutamaannya kepada rakyat mereka yang berada di paras tidaklah miskin tetapi berada di paras sederhana pendapatannya. Maka HDB itu kalau kita lihat, nanti saya akan buat satu video lain berkenaan dengan betapa cantiknya HDB, betapa cantiknya perumahan dan pembangunan, lembaga perumahan dan pembangunan yang dibuat oleh Singapura, iaitu HDB. Jangan mengkritik sesuatu yang kita tidak tahu. Hari ini saya berada di Singapura. Jadi PAS tidak payah nak membohongi dengan isu-isu HDB ini. Saya berada di Singapura lebih 20 tahun. Jadi saya nak beritahu Muhammad Zai Mustafa, yang saya duduk ini pun rumah orang Melayu. Jadi kamu nak cerita apa? Kenapa kamu kata HDB itu tidak bagus? Sekarang ini HDB hendak membantu kita tentang kepakaran. Silakan. Yang mana di sini dia kata, dari susun atur demografi penduduk negara kita tidak sama dengan Singapura. Kalau perkara yang sama mau dibuat di Malaysia, saya rasa lebih parah
lagi data-data hartanah negara kita boleh dilepaskan kepada pihak luar. PAS tak payah cerita banyak. Tak payah nak bagi lepas ke negara luar. Sekarang ni, tanah milik orang Bumiputra, orang Melayu sendiri, yang jual bukannya orang Cina. Tanya pemimpin kamu sendiri. Jadi tidak perlu main isukan perkauman di sini. Yang memegang tampuk pimpinan negara ini siapa? Jadi tidak perlu dia nak bercakap panjang banyak dengan isu ini. Isu berkenaan dengan HDB ini tadi. Apabila dia kata mungkin data-data, mungkin banyak rahsia kita terbongkar. Selama ni, pimpinan PAS sendiri pun, pimpinan PN sendiri pun berurusan dengan kerajaan-kerajaan luar. Data COVID kita pada awalnya dipetikaikan oleh rakyat. Daripada mana? Siapa yang buat? Banyak projek-projek di negara kita ini siapa yang buat? Apa pimpinan PAS yang buat? Ekonomi negara Malaysia ini beranjak daripada siapa? Pemimpin PAS? Tidak. Jadi tidak perlu nak cerita benda yang baik terima. Jadi kalau membangkang suatu perkara yang pada saya tidak ada asasnya, inilah akibatnya. Jadi saya kritik ini supaya ni Muhammad Zai ni. Kalau tak kenal saya Daniel Jani, Ketua Penerangan PKR Sarawak yang telah pun duduk di Singapura puluhan tahun. Saya tahu macam mana HDB itu. Jadi Muhammad Zai kena beringat bahawa jangan mainkan isu perkoman untuk kepentingan peribadi. Saya lihat orang di Singapura, Melayu di Singapura, dulu mainkan isu masjid lah apa semua. Di sini setiap HDB ni ada masjid. Di setiap bawah blok ni ada kematian, ada keramaian buat di bawah blok ni. Sangat senang, sangat mudah, tidak mengganggu pun. Teratur, tersusun, bersih. Saya akan buat satu video paparan berkenaan dengan isu ini agar rakyat tidak keliru dengan dakwah yang dikeluarkan oleh pimpinan PAS ini. Kalau kamu nak buktikan sesuatu, tunjukkan, jangan bercakap, jangan keluarkan kenyataan seolah-olah begini, ini fitnah. Kamu menggunakan Singapura, sikit-sikit Singapura. Saya nak beritahu dekat Muhammad Zai ni. Berapa ramai anak Kelantan, anak Terengganu, anak-anak bawah pimpinan negeri PAS ni yang bekerja di Singapura. Kenapa mereka datang bekerja di Singapura? Sedangkan kamu ni asyik kerja, kamu mengkritik Singapura. Sebabnya pimpinan PAS tak tahu nak membuat ekonomi di negeri yang mereka takbir. Jadi pemimpin PAS ramai yang tak cerdik, mainkan isu agama, mainkan isu kaum demi untuk kepentingan pribadi. Ini dia pengurusi gerakan ummah ni. Untuk apa? Untuk memecah belahkan apa yang ada dalam negara ni. Apa dia yang dia keluarkan kenyataan untuk menyenangkan rakyat? Nak cerita orang, negara orang, kau tak buat analisa. 90% itu dulu sama macam contohnya di Johor Bahru tu. Johor Bahru ada 90% Melayu di kampung Melayu. Tiba-tiba apabila pembangunan di situ dibuat untuk orang Melayu, HDB-nya, lama-lama anak yang baru, orang yang dah tua, rumahnya tinggal itu. Tetapi orangnya, anaknya yang lain, kalau dia ada 5 orang anak, takkan semua 5 anaknya duduk di HDB di situ. Karena HDB di situ dah tak ada lagi. Kena buat di tempat lain, maka anaknya pindahlah duduk di tempat lain. Jadi ini kebodohan yang kamu nak tunjuk kepada rakyat, pada saya tidak adil. Jadi saya memang kritik padu demi untuk rakyat faham. Jadi saya harap Muhammad Zai Mustafa jangan keluar kenyataan seperti ini. Dan saya harap juga kerajaan yang ada hari ini ambil tindakan kepada pimpinan gerakan, pengurusi gerakan pembela ummah ini. Kerana cuba memecah belahkan apa yang kerajaan nak buat demi untuk rakyat. Ini adalah satu fitnah pada saya. Fitnah kerajaan yang cuba untuk membuat pembangunan kepada pembaikan yang telah lama. Kita ni tak boleh nak naik, tak boleh bangunkan benda dengan cara yang bagus, kita ambil kepakaran. Dia tak nak terima. Nak buat cara PAS. Duduk dalam pondok, tak habis-habis. Air di Kelantan pun tak selesai-selesai. Dapat duit 400 juta, beli Mercedes. Inilah caranya pemimpinan PAS. Lepas tu 40 juta duit banjir, takut pula kalau disalurkan melalui JPP. Itu saja. Jadi dia nak petikaikan negara orang lain, sedangkan dia tidak pernah duduk di negara orang lain. So, ini pencerahan saya berkenaan dengan isu ini. Saya memang kritik. Sekian, terima kasih.